Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Johnny Miller. Okey, ini saya nak menyampaikan serta membincangkan topik yang sangat penting khususnya dalam sektor pelarangan kelapa sawit, iaitu Fundamental of Plantation Practices. Okey, di mana topik ni mengandungi 10 bahagian atau chapter, dan kita akan cover chapter yang pertama, iaitu tapak semayan ataupun nursery. Okey, amalan penyediaan atau untuk tapak semayan mengandungi beberapa ciri atau faktor yang perlu dititik beratkan, di mana pertamanya kita perlu memastikan tapak lokasi yang sesuai ya. Tuan-tuan, tapak lokasi yang kita masukkan di sini adalah yang sesuai, di mana sumber air yang berterusan, keadaan bentuk muka bumi atau topografi bersaliran baik. Okey, seterusnya sumber tanah yang baik diperolehi di tempat tersebut, juga kawasan tapak semayan yang sesuai, serta lokasi. Okey, lokasi untuk penanaman nursery tersebut. Okey, serba sedikit berkenaan dengan ciri-ciri lokasi yang dinyatakan tadi adalah sumber air, maksudnya di sini kolam serta sungai, yang bersih, tidak tercemar bagi tujuan irrigation atau pengiriman. Bentuk muka bumi yang rata, undulating, dan kecerunan yang kurang daripada 15 darjah persen, serta saliran baik, di mana kawasan tersebut terhindar dari banjir serta air yang bertakung dan sebagainya. Sumber tanah yang baik, di mana sesuai untuk dijadikan pengisian dalam polybag, seperti tanah yang bergembur, berpasir, dengan teksturnya dalam 30-60%, serta tak radiat itu sendiri dalam 25-45% komposisi tanah untuk polybag yang kita gunakan. Okey, seterusnya kawasan tapak semayan, kawasan yang lapang dan bebas daripada naungan sempadan dalam sekitar 10 meter dari tapak nursery itu. Okey, seterusnya lokasi di mana ianya betul-betul berada ataupun tidak jauh daripada kawasan ladang yang hendak kita tanam kelapa sawit babit. Okey, keperluan benih semayan perlulah ditempah awal sebelum memulakan tapak nursery. Okey, kita tidak mahu nanti apabila biji semayan sampai, tapak nursery kita tak siap lagi dan dia akan menimbulkan masalah buat kita. Seterusnya keadaan biji yang tidak baik dibiarkan begitu lama. Okey, dalam penyamaian ataupun kewujudan nursery tersebut, kita ada 2 peringkat, iaitu peringkat pertama, first stage nursery. Okey, di mana peringkat ini kawasan yang tidak melibatkan kawasan yang agak besar. Seterusnya peringkat kedua, second stage nursery. Okey, di mana ada 2 kategori, iaitu pre-nursery dan main nursery. Ya, kawasan yang melebihi 2 hektar. 2 hektar. Sebenarnya untuk kawasan penanaman yang luas, kita mungkin memperhatikan second stage nursery, ataupun bergantung pada estate ataupun company tersebut. Okey, di sini kalau kita tengok secara ringkasnya,
first stage nursery membabitkan saiz polybag 40 cm darab 45 cm. Okey, di mana single stage nursery ni kurang pengendalian untuk anak benih, disebabkan dan dia punya alatan dan kurang infrastruktur juga diwujudkan untuk kewujudan single stage nursery ni, dan juga kurang rencatan akar ataupun transplanting shock pada anak semayan sawit tadi. Manakala kalau second stage nursery, mana kita menggunakan polybag yang kecil, seperti mana yang saya katakan tadi, terbagi pada dua peringkat, iaitu pre-nursery dan main-nursery. Okey, kalau pre-nursery kita menggunakan polybag saiz yang kecil, 15 cm darab 23 cm. Manakala yang untuk main-nursery pula bersaiz 40 cm ke 60 cm. Okey, untuk second stage nursery ni pengawasan agak mudah, senang. Senang maksudnya di sini untuk kita melakukan penakaian ataupun kaling. Okey, kerana daripada pre-nursery kita akan mulakan kiranya setelah berumur 3 ke 4 bulan untuk dipindahkan ke main nursery, di mana di situ penakaian ataupun kaling dilakukan. Okey, and then keburukan pun ada juga dalam second stage nursery ni, di mana transplanting shock itu adalah istilah yang sering kita gunakan dalam palm oil plantation, di mana kerisauan seorang planters ataupun pihak pengurusan untuk pencatatan pada akar semayan itu sendiri, kerana boleh mengakibatkan pokok itu adalah pokok mati ataupun terbantut, dan banyak lagi risiko-risiko yang ada. Mudah berjangkit penyakit berjangkit pada daun-daun pada polybag kecil sebab kedudukannya agak rapat dalam pre-nursery tersebut. Okey, seterusnya dalam penyemaian atau sowing, anak benih diperiksa dengan begitu teliti bila menerima dari pembekal. Okey, bibit tu tadi kita periksa, okey, daripada pembekal di mana biji benih tidaklah terlalu besar. Okey tuan-tuan, dan cara penanaman dia pun tidaklah begitu dalam, at least dalam 1 cm. Okey, 1 cm kedalamannya dari permukaan polybag tu tadi. Okey, dan paling penting dalam nursery kita ni iaitu watering ataupun penyiraman ataupun irrigation system, di mana seperti yang kita beritahu awal-awal tadi, bekalan air yang cukup ialah ada untuk kita gunakan penyiraman pada anak pokok sawit kita. Dan sistem yang selalu kita guna pakai sekarang, sistem Sumi Sansui yang sering kali kita gunakan. Okey, mungkin disebabkan kos dia agak murah dan senang kita arrange, and then kegunaan sistem sprinkler juga sering kali digunakan, terutama di main nursery atau nursery yang utama. Okey, sistem pengairan ataupun penyiraman irrigation system ni seringkali kita lakukan 2 kali dalam masa 1 hari, 2 kali sehari. Kita akan mulakan penyiraman kita dalam waktu pagi dan juga petang. Okey, kita tak pilih waktu tengah hari sebab ada faktor-faktor tertentu, kerana kita tidak mahu kita punya anak bibit tadi melepuh
atau melecur. Okey, permukaan dia. Okey, sistem penyiraman ataupun irrigation system banyak kategori dia. Ada yang by manual, menggunakan menggunakan siram biasa saja, tangan. Ada juga istilah overhead sprinkler, okey, overhead spray mist, dan juga sistem titisan, okey, dripper sistem, ataupun lagi satu spray mist, okey. Okey, semua sistem yang digunakan adalah hanya satu tujuan, untuk penyiraman anak sawit kita. Okey, seterusnya kerja-kerja merumput. Okay, merumput dilakukan dengan cara manual. Okay, manual, belum ada menggunakan alatan mekanikal. Seterusnya meracun. Okay, meracun perlu dilakukan dengan berhati-hati, kerana kita tak mahu daun anak bibit kita tadi terkena racun. Okay, dia dalam istilah lain scorching. Okey, seterusnya pembajaan pada anak sawit kita melalui beberapa peringkat, 3 bulan, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu setelah dia ditanam. Okey, bergantung pada standard operating procedure setiap estate ataupun company. Okey, kerana setiap company atau estate dia punya R&D team sendiri, agronomis dan juga planting advisor. Okey, mereka ni akan bagi tunjuk ajar atau advice pada estate atau company tersebut. Okey, seterusnya aktiviti census atau culling. Okay. Kalau dalam bahasa Malaysianya, membanci atau penakaian. Seringkali kita praktikan di nursery, tuan-tuan, untuk kita pilih bibit yang baik ataupun anak semayan yang baik, untuk kita elak daripada berlakunya pembaziran. Okay. Apabila anak sawit ini dipindahkan ke ladang-ladang satu masa nanti. Okey, untuk jenis-jenis anak benih ataupun anak sawit yang perlu dikaling atau dilakukan penakaian untuk berumur 3 ke 4 bulan, contohnya kita akan lihat sendiri contoh-contoh kecacatan pada daun sawit seperti narrow leaf, twisted, crinkle, roll. Okey, semua ni kita boleh refer dalam MPOB punya data. Okey, kerana MPOB sendiri ada dia punya data dia untuk kita jadikan rujukan yang sahih. Okey, seterusnya pemindahan bibit ataupun anak benih tu tadi dari nursery, main nursery tadi ke ladang. Okay. Setelah paling cepat untuk mengelak daripada transplanting shock, selalunya mereka lakukan pada usia 12 bulan ke atas. Ada juga setengah syarikat atau company dia menggunakan polybag yang besar. Polybag yang besar tunggu sehingga usia mencecah pada 24 ke 28, 30 bulan baru dia pindah. Okey, so agak berat dan memakan kos yang agak tinggi. Okey, permasalahan yang sering kali kita jumpa di tapak semayan nursery ni adalah tuan, masalah-masalah seperti disebabkan penyakit Coolvularia yang disebabkan oleh kumbang-kumbang kecil, Ganoderma, penyakit yang sampai kini belum ada lagi mekanisme untuk kita naturalizekan, terutamanya Ganoderma tu tadi. Seterusnya lecuh baja.
Okey, lecuh baja kita bimbang kalau dalam proses pembajaan tu tadi daun akan melecuh disebabkan proses pembajaan yang kita lakukan. Itu adalah perkara yang sering kali berlaku apabila proses pembajaan yang dilakukan. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita akan ke chapter yang seterusnya. Okey, chapter 2.